Selamat tengah hari semua. So hari ni kita nak tengok bab yang ke-6. So bab ke-6, asas penerbitan meja. Basic desktop publishing ya. Okey, untuk yang ini bab 6 dia punya standard kandungan dia 6.1.1 mengenal pasti definisi penerbitan meja. So ini secara pengenalan lah, pengenalan kepada penerbitan meja ni. Kita akan tengok apa yang sebenarnya penerbitan meja ni buat. Apa jenis-jenis perisian atas penerbitan penerbitan meja ni, desktop publishing. Dulu saya pakai nama desktop publishing tapi kita kena melayukan benda ni ya. So jadi penerbitan atas meja. Penerbitan meja ni desktop publishing. Alright. Jadi kita tengok dulu maksud desktop publishing. Okay, desktop publishing ni adalah satu proses penyuntingan mereka letak bahan bercetak untuk tujuan penerbitan. So ini contoh, inilah contoh hasil daripada penerbitan atas meja desktop publishing, iaitu buku, apa lagi, buku, okay. Kemudian flyers, brochure, itu semua kategori penghasilan desktop publishing. Maksud dia dekat sini, penerbitan meja adalah satu proses. Yang pertama kita perlu menyunting, kedua melakukan reka letak, ketiga tak ada, dia ada dua je, menyunting dan membuat reka letak bagi tujuan penerbitan. Contoh penerbitan tu buku, majalah, brosur, risalah dan apa jua yang berkaitan dengan pencetakan. Okey, dia boleh menggunakan komputer peribadi ataupun laptop. Untuk Android version ataupun iOS dia tak ada lagi lah perisian atas meja. Tapi perisian penyuntingan image dengan perisian perekaan itu ada dekat iOS dengan Android. Okey. Okay, so sekarang kita ada berapa orang ni? Joanne, Roslyn, Elton, Jennifer. Okay, so kita ada 4 orang. Selamat tengah hari semua. Okay, penerbitan meja juga merupakan proses penghasilan barangan untuk cetakan secara elektronik. Kemudian proses ini boleh membolehkan pengguna melakukan penerbitan mereka sendiri menggunakan perisian yang sesuai. Okey. Okey, kita tengok contoh karya penerbitan meja. Contoh karya desktop publishing. Karya desktop publishing ni sering digunakan dalam kehidupan seharian, contohnya seperti kad nama, menu dan brosur. Karya penerbitan yang lebih kompleks seperti buku, majalah, katalog dan daftar harga. So contoh karya penerbitan meja, kamu boleh tengok dekat gambar ni ya. Ada yang pertama buku, kedua majalah, ketiga risalah, keempat flyers, kelima katalog, keenam kalender. Okey. Ketujuh adalah kad nama, business card. Yang ke-8 adalah kepala surat, letterhead. Okey, letterhead. Okey, 6.1.3 menerangkan keperluan perisian dan perkakasan penerbitan meja. Okey, perkakasan yang kita guna untuk penerbitan meja ni adalah komputer, pencetak, pengimbas dan kamera digital. Manakala perisian pula, kita ada yang pertama perisian pemprosesan perkataan.
Okay, maksudnya dekat sini nak menghasilkan satu karya desktop publishing tu kita perlu menggunakan beberapa perisian lain untuk kita gabungkan ke dalam perisian desktop publishing ni. So perisian yang pertama adalah perisian pemprosesan perkataan. Okay, perisian pemprosesan perkataan ni dalam bahasa mudah dia macam Word lah. Okay, Word ataupun Notepad pun boleh, Wordpad pun boleh. Apa saja yang kita boleh menaik. Dia fungsi dia untuk menaik je. Perisian ini menggunakan komputer yang digunakan untuk mengarang, membuat format dan menyunting serta mencetak dokumen. Pemproses perkataan menggunakan perisian penggunaan terawal yang digunakan untuk meningkatkan lagi produktiviti pejabat dan komputer. Okey, contoh dekat sini ya, WordStar, WordPerfect, Microsoft Word. Tadi saya sebut apa lagi? Notepad, yes, Notepad. Okey, ni contoh ya. Di zaman kamu ni ada Microsoft Word je lah. So, time saya belajar dulu ada ni, WordPerfect ada, WordStar ada. So, sekarang tak ada lah. Okey, Microsoft Word merupakan pemprosesan perkataan komputer yang paling meluas digunakan masa kini. Ada juga yang kita boleh gunakan secara sumber terbuka. Contohnya seperti Google Doc. Okey, yang kedua. Tadi yang pertama perisian pemprosesan perkataan, word processing software. Yang ini yang kedua perisian penyuntingan image. Okey. Perisian ini boleh menghasilkan data media dalam bentuk grafik atau sebarang data media sama ada dalam bentuk teks atau image. Okey, contoh perisian penyuntingan image adalah seperti Adobe Photoshop, Microsoft Paint, ULED, dia ada yang sumber terbuka pun dia ada GIMP, dia ada Krita. Okay, so Krita kita akan belajar, GIMP ni kita tak belajar lah, kita akan belajar Krita, Adobe Photoshop. Right? Okay, kemudian yang ketiga. Okay, tadi sunting, kemudian kita nak hasilkan ilustrasi. Sunting image lain lah. Sunting image gambar yang kita ambil. Kemudian kita buat penyuntingan. Hasilkan ilustrasi ni kita nak buat daripada kosong. Okay. Contohnya yang tadi kita nak sunting gambar cili. Kita ambil foto cili, kemudian kita sunting dia. Nak buat cili tu dia warna merah, ada api-api sikit ke. Itu nama dia sunting. Kalau penghasilan ilustrasi ni kita nak hasilkan ilustrasi cili tu. So kita kena lukis lah maksudnya. So dia ada perisian yang digunakan untuk menghasilkan ilustrasi. Contohnya seperti freehand, Illustrator dan mikrografik. Okey. Dia juga ada yang sumber terbuka. Sumber terbuka seperti Inkscape, Zara, Open Office Draw. Sambil tu kamu kena kenal juga dia punya format dia. Kalau format penghasilan ilustrasi ni dia AI, CDR, WMF, FH, .eps. Okay. Kalau penyuntingan image ni dia dalam format macam ni. JPEG, PICT, BMP, TIFF, PNG satu lagi. Ni dia banyak kurang ni. Dia punya file format dia. Okay, dekat sini pun ada banyak kurang. Okay, AI, CDR, WMF, FH, EPS satu lagi. EPS. Okay, baik. Sumber terbuka. Okay, ada Inkscape, Zara, Open Office Draw. Okay. Baik, seterusnya kita nak lihat perisian reka letak. So yang ni dia banyak perisian yang kamu kena tahu dan kamu kena belajar. So kita belajar sikit. Kemudian benda ni kita nak buat untuk nak compile semua benda yang kita dah buat. So basically tingkatan 5 ni dia a bit tough untuk kamu sebabnya tingkatan 4 tu kita tak sempat nak cover banyak perisian. So tingkatan 5 ni banyak software kamu kena belajar
Kemudian banyak kerja amali yang kita kena lengkapkan sebelum bulan 8. Saya harap itu sempat lah. Okey. Yang ini, perisian reka letak ni, dia berlesen sebenarnya. Dia ada yang free. So yang berlesen dia ada Quark Express, InDesign, Publisher. Yang kamu kena belajar adalah Publisher dan InDesign. Okay, dia juga ada sumber terbuka. LaTeX, Scribus. Scribus ni pun kita kena belajar. Boleh list tak dekat saya berapa banyak software yang kamu kena belajar sebenarnya dalam bab ni saja? Saya rasa lebih daripada 5 kot. Tak tahulah sempat ke tak, sebab tu untuk PDPR ni kita habiskan benda teori dahulu. Sebabnya teori ni dia banyak benda kena tahu. Bila amali ni tak sempat dah kamu nak duduk dan dengar benda-benda teori macam ni. Okey, kemudian 6.1.4 membanding beza penerbitan meja bagi media cetak dan media elektronik. Okey, baik, kita sambung. 6.1.4 membuat banding beza media cetak dan media elektronik. Sebenarnya media cetak, media elektronik ni kita 2-3 bab dah kita sentuh. Kalau yang bab semalam pun bukan bab semalam, bab yang minggu lepas, pengiklanan pun dia ada. Pengiklanan secara media cetak, satu lagi media elektronik. Okey, untuk media cetak, so yang pertama, media cetak ni bahan penerbitan yang disampaikan melalui bahan bercetak. So media cetak ni contohnya surat khabar, majalah, katalog, risalah, kalender, diari, kad perniagaan. Okey, untuk media elektronik, bahan penerbitan dalam bentuk secara elektronik seperti e-majalah, e-akhbar, e-katalog, e-brochure dan lain-lain lagi yang ada e depan tu. Media cetak, dia dalam maujud. Maujud tu apa? Maujud tu benda yang boleh pegang, boleh sentuh, boleh rasa, boleh gigit, boleh makan. Ni maujud maujud. Okey, nampak tak? Ni yang lama lah, yang lama. Saya pun tak pakai lagi. Siapa nak boleh ambil. Okey, seterusnya kalau media elektronik ni kita simpan dalam cloud storage. Salah satulah cloud storage ataupun kita simpan dalam drive kita. Media cetak sukar untuk kita buat pengemas kinian. Kita nak kemas kini dia tu susah, kita nak update. Contoh dia ada version yang baru, kita nak update dia yang lain. Kalau media elektronik ni kita boleh update version berapa bila kita buat update dekat katalog ke, akhbar ke, majalah dalam digital lah. Kemudian media cetak sukar untuk mencari di archive dan bahan-bahan lama. Okey, kalau media elektronik ni kita boleh dapat di archive online. Archive tu apa archive? Archive tu simpanan lah, simpanan yang lama-lama. So kita simpan dia, kemudian kita nak cari. Okay, macam dalam macam file manager lah, file manager dalam telefon tu. Kalau dalam komputer pun ada, dalam komputer kita panggil file explorer. Seterusnya, media cetak ni mudah untuk disebarkan. Kalau media elektronik memerlukan teknologi. Okay, media cetak, kualiti mempengaruhi penerbitan tu. Yang media elektronik, kualiti paparan ataupun audio mempengaruhi kualiti penerbitan. Okay, 6.1 kita dah habis. Apa dia punya refleksi dia untuk 6.1? 6.1 sebenarnya pengenalan kepada penerbitan atas meja. 6.1 juga kamu belajar jenis-jenis perisian yang menyokong untuk penerbitan atas meja. 6.1 juga kamu belajar, kamu perlu tahu perisian yang kamu boleh gunakan untuk menghasilkan penerbitan atas meja tu. Produk lah maksudnya, produk. Okay, so untuk kelas kita hari ni, kita tamatkan dulu untuk 6.1. Memandangkan 6.2 ni, kejap saya tengok.
6.2. Okey, 6.2 ni kita nak kena menghasilkan mockup. Okey, 6.2 kita nak menghasilkan mockup ya. So itu saja untuk hari ini. Thank you. So kita jumpa esok kelas macam biasa. Kelas kita pendek-pendek saja. Esok kita sambung 6.2 ya. 6.2 kita nak habis. Tinggal satu bab saja lagi untuk kita habis. Modul tingkatan 5 secara teorinya. Secara teorinya kita akan habis. Mungkinlah minggu ni atau minggu depan. Saya mengharapkan semua orang dapat online lah. Terima kasih. Thank you semua.